Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 13 Ogos 2021. Sabah akan menerima bekalan pertama 200,000 vaksin dos tunggal Kansino minggu depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kabar gembira itu diterima daripada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam mesyuarat secara maya baru-baru ini. Menurut Datuk Haji Ji, bekalan pertama itu merupakan sebahagian daripada 1.8 juta dos vaksin keluaran Kansino yang dimohon Sabah daripada Kerajaan Persekutuan. Ketua Menteri yakin dengan adanya bekalan vaksin itu, lebih ramai individu berumur 18 tahun ke atas akan menerima suntikan vaksin. Sekaligus diharap dapat melandaikan kes jangkitan COVID-19 di negeri ini. Malah, sasaran 60% vaksinasi juga mampu dicapai menjelang Oktober ini, seterusnya mencapai imuniti kelompok akhir tahun ini. Kita telah merayu dan meminta beliau supaya membekalkan juga single dose vaksin ke Sabah, iaitu jenis Kansino. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ini kita akan mendapat bekalan pertama, iaitu sebanyak 200,000 dos Kansino yang akan dibekalkan di Sabah. Datuk Haji Ji bercakap kepada pemberita selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Tun Mustapa Kudat. Dalam pada itu, beliau mengingatkan orang awam agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 di Sabah yang menunjukkan peningkatan mendadak akhir-akhir ini. Hanya pelanggan dan pekerja pasaraya yang telah lengkap 2 dos vaksin dan berstatus risiko rendah COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera dibenar memasuki pasaraya di Sabah. Perkara itu antara prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 bagi Sabah yang dikemaskini Majlis Keselamatan Negara MKN semalam. Syarat sama juga dikenakan kepada pelanggan yang ingin memasuki premis makanan. Pengusaha bertanggungjawab memastikan hanya pelanggan dan pekerja yang telah menerima vaksin lengkap memasuki premis mereka. Operasi hotel dibenarkan untuk pelancongan domestik bagi pelanggan dalam daerah yang sama dengan syarat pelanggan dan pekerja hotel telah mendapat vaksinasi lengkap. Penggunaan kemudahan penginapan seperti gimnasium, kolam renang, dewan makan dan bilik seminar tidak dibenarkan. Manakala semua aktiviti pelancongan tidak dibenarkan kecuali melibatkan aktiviti gelembung perjalanan yang memenuhi syarat vaksinasi dan mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Sabah. Aktiviti masjid dan surau serta upacara di rumah ibadat bukan Islam juga dibenarkan tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama Islam negeri dan pihak berkuasa negeri. Sementara itu, pergerakan rentas daerah tidak dibenarkan kecuali bagi kes kecemasan seperti perubatan, kematian atau bencana dengan kebenaran PDRM. Situasi semasa COVID-19 di Sabah, sebanyak 28 kematian direkod semalam, iaitu bilangan kes kematian tertinggi menjadikan angka korban akibat pandemik itu kini 757 orang. Jumlah kes baru juga merupakan yang tertinggi setakat ini, iaitu 2,052, menjadikan jumlah kumulatif kini 100,031 kes. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daerah Kota Kinabalu merekodkan kematian tertinggi semalam iaitu 8 kes, diikuti Tawau 6, Tuaran 4, Sandakan 3, Kuala Penyu 2, manakala selebihnya dilaporkan di Putatan, Keningau, Sipitang, Penampang dan Beluran. Sementara itu, penularan virus di tempat kerja menjadi punca jumlah kes harian di Sabah melonjak tinggi semalam. Menurut Datuk Masidi, antara jangkitan tertinggi direkodkan di sebuah pelantar minyak di ibu negeri membabitkan 209 pekerja, 109 kes pula melibatkan pekerja tapak binaan Hayat Sentrik terdiri warga Filipina, China dan Malaysia.
Saringan kontak rapat menyumbang jumlah kes tertinggi semalam iaitu 1,154, disusuli saringan bergejala 440, saringan kluster sedia ada 91, saringan bersasar 71 dan selebihnya daripada lain-lain kategori. Hanya 6 daripada kes baharu semalam melibatkan pesakit dalam kategori 4 dan 5 yang memerlukan rawatan rapi. Seramai 22 pesakit dalam kategori 3, manakala 1,634 pesakit dalam kategori 1 dan 2, iaitu mereka yang tidak mengalami sebarang gejala atau hanya bergejala ringan dan tidak perlu dimasukkan ke hospital. Satu kluster baharu turut direkod semalam, iaitu kluster Batu Linting di Kuala Penyu, melibatkan penularan dalam komuniti yang disyaki berpunca daripada majlis keagamaan. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kadar liputan jalur lebar mudah alih 4G di kawasan berpenduduk di negeri ini dijangka meningkat kepada 90% apabila pelan jalinan digital negara Jendela siap dilaksana akhir tahun depan. Setakat Jun lalu, kadar liputan jalur lebar mudah alih 4G di Sabah sudah mencapai 82.52%. Bercakap kepada pemberita di Kudat, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata setakat ini 20 daripada 50 menara telekomunikasi baharu dibina menerusi program pemberian perkhidmatan sejagat PPS telah siap dibina. 12 daripadanya kini dalam proses pemasangan peralatan radio komunikasi dan dijangka beroperasi Disember tahun ini, manakala 16 buah menara dalam proses pembinaan dan dijangka beroperasi pada akhir Mac tahun depan dan 4 lagi lokasi masih dalam proses perolehan tapak. Bagi daerah Kudat pula, Datuk Haji Ji memaklumkan 9 menara baharu telah dibina dan mula beroperasi Jun lalu, manakala kerja-kerja pembinaan 13 lagi menara baharu bagi daerah ini sedang giat dilaksana oleh pihak yang dilantik dan dijangka mula beroperasi hujung tahun ini. Kemudahan ini dijangka memberi manfaat kepada 6,520 penduduk di kawasan Kudat. Seramai 513 pelajar sekolah menengah sekitar daerah Kudat kini boleh menarik nafas lega kerana mereka bakal menerima komputer riba sumbangan kerajaan negeri menerusi inisiatif bantuan ihsan komputer baik. Komputer tersebut diserahkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepada Timbalan Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Kasim Hussein dan pegawai daerah Kudat Kusdi Ribut untuk diagih kepada pelajar terbabit. Majlis penyerahan komputer ini merupakan antara pengisian lawatan kerja sehari Ketua Menteri ke daerah Kudat yang turut disertai Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah merangkap Exco Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri menerusi inisiatif baik akan mengagihkan 10,000 komputer riba melibatkan peruntukan 15 juta ringgit kepada pelajar tingkatan 5 dan 6 di seluruh negeri bermula Julai hingga Oktober ini. Ia sebagai langkah membantu pelajar kurang berkemampuan daripada tercicir mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Bagi fasa pertama, agihan membabitkan 9,842 pelajar dari sekolah menengah jenis kebangsaan serta 158 dari sekolah menengah agama negeri. Pemberian komputer riba bagi fasa pertama juga turut membabitkan ibu bapa atau penjaga pelajar dalam kategori I-Kasih Miskin Tegar. Terdahulu, Datuk Haji Ji menyerahkan replika cek bernilai RM144,000 kepada Dr. Kasim sebagai penghargaan kepada 72 pelajar cemerlang Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di seluruh negeri.
Setiap pelajar akan menerima RM2,000. Turut disampaikan replika cek bantuan asnaf daerah Kudat daripada Pusat Zakat Sabah PZS berjumlah RM606,960 dan kelengkapan perlindungan diri untuk kegunaan petugas barisan hadapan di daerah ini. Sabah berjaya menyumbang 5.8% kepada ekonomi negara walaupun prestasi ekonomi negeri menyusut 9.5% tahun lalu berbanding tahun sebelumnya pada kadar 0.7%. Ia susulan pertumbuhan negatif yang dicatat semua sektor ekonomi. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah, Zainul Jami berkata, bagi tahun 2020, Sabah mencatatkan keluaran dalam negara kasar per kapita 21,484 menurun berbanding 25,373 tahun 2019. Katanya, sektor perkhidmatan merekodkan pertumbuhan negatif sebanyak 7.4% berbanding 5.4% tahun sebelumnya. Ia dipengaruhi penurunan subsektor perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan. Pertumbuhan sektor perlombongan dan pengkuarian merosot kepada 13.5% dengan nilai ditambah mencatatkan penurunan daripada 22.7 bilion kepada 19.7 bilion. Sektor ini merupakan penyumbang kedua terbesar kepada ekonomi Sabah selepas sektor perkhidmatan. Zainul berkata demikian dalam sidang media laporan sosioekonomi Sabah tahun 2020 secara maya di Kota Kinabalu. Katanya sektor pertanian turut terkesan apabila menurun kepada negatif 6.6% berbanding 0.8%. Industri pelancongan pula mengalami penurunan ketara bilangan pelancong sebanyak 87%. Anda dan juga sama-sama kita doakan negara kita ini segera bebas daripada COVID-19 ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan daripada kami di Sabah FM. Bagus, Bah. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Mari kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Kita jaga kita, Malaysia prihatin. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Ayuh semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibar jalur gemilang. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jangan mengalah, bersama kita lawan. Lihatlah wajah mereka berjuang demi negara. Adakah kita buta tak pernah peduli? Bayangkan jika kita berada di tempat mereka. Sanggup kita begitu bertarung begadang?